Okey, pada hari ini saya akan berkongsi dengan cikgu-cikgu semua berkenaan dengan asas penggunaan dan pengaplikasian Microsoft OneNote. Okey, sedikit pengenalan berkaitan dengan diri saya. Okey, nama saya adalah Hafizatul Hanidah binti Muhammad Yazir. Saya bertugas di SMK Serdang. Saya baru dilantik sebagai JU Digital Learning untuk peringkat daerah di KPP. Okey, saya mengajar mata pelajaran asas sains komputer dan matematik. Okey. Ini adalah peta webinar yang saya rancang untuk kita sama-sama selesaikan pada hari ini. Okey, saya akan bermula, kemudian saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan Microsoft OneNote. Okey, kemudian kita akan cuba untuk login, create, share. Okey, login, create dan share ini saya akan tunjukkan secara hands-on. Jadi kalau guru-guru yang ada dua peranti, okey, boleh cuba untuk buat bersama-sama dengan saya. Okey, dan saya akan sharekan sedikit tips dan di penghujung saya akan cuba menjawab beberapa soalan pada sesi soal jawab nanti. Okey. Ini adalah objektif webinar yang saya rancang untuk hari ini. Hanya ada 4 sahaja. Okey, yang pertama adalah mengenal pasti penggunaan toolbars dalam OneNote. Okey, yang kedua memasukkan bahan ke dalam OneNote. Okey, ke dalam kita punya notebook kita tu. Okey, pelbagai jenis bahan. Okey, sama ada video, audio, picture, kemudian file. Okey, kemudian kita cuba create satu kelas notebook. Okey, kelas notebook ini adalah khusus untuk kita sebagai warga pendidik. Sebab kalau kita menggunakan akaun Microsoft 365 yang biasa, akaun yang personal, kita tak akan dapat buat untuk kelas notebook ini. Jadi saya amat menggalakkan cikgu-cikgu untuk menggunakan akaun MOE-DL yang dibekalkan oleh pihak KPM. Okey, kemudian saya juga akan tunjukkan sedikit cara untuk kita share notebook dalam Google Classroom. Okey, ini adalah sedikit penerangan berkaitan dengan Microsoft OneNote. Okey, Microsoft OneNote ini merupakan satu program yang mana dia ibarat seperti satu buku nota digital. Okey, buku nota digital yang kita simpan pelbagai jenis maklumat. Okey, cuma disebabkan Microsoft OneNote ini dia secara digital, jadi dia boleh support pelbagai bahan multimedia. Okey, dan kalau nak diikutkan Microsoft OneNote ini dia adalah built-in dengan Microsoft Office Suite. Jadi kalau cikgu-cikgu yang familiar dengan Windows 10, okey, dan install Microsoft product, kebiasaannya dia ada di dalam Microsoft product itu sekali. Walau bagaimanapun kalau cikgu nak install, nak masukkan di dalam tablet ataupun di dalam phone ataupun dalam iPad, cikgu-cikgu boleh ambil di dalam Play Store masing-masing. Okey, bergantung kepada platform yang cikgu gunakan. Okey, kalau handphone biasa Android boleh guna pada Play Store, kalau iOS boleh cari pada Apple Store. Sebab dia adalah percuma dan cikgu boleh install dia secara stand alone walaupun dia datang bersama-sama dengan produk Microsoft Office yang lain. Okay, sekiranya cikgu tak nak install, cikgu boleh gunakan secara web based. Bermaksud cikgu pergi pada browser dan cikgu masukkan ke dalam laman web office.com. Okey, dan masukkan ID cikgu, cikgu boleh buat secara online. Walau bagaimanapun terdapat sedikit perbezaan di antara online dan juga di dalam apps. Okey. So ini adalah faedah penggunaan OneNote yang saya dapat cari. Okey, yang pertama dia membolehkan kita berkolaborasi secara
masa yang nyata. Bermaksud pada buku nota kita itu semua orang boleh tulis pada masa yang sama. Okay? Dan kalau kita kongsi bersama-sama dengan pelajar, kita boleh beri feedback secara terus kepada pelajar pada masa itu juga. Okay? Walau bagaimanapun mungkin ada beberapa bahagian yang sensitif. Jadi kita boleh letak password, okay, supaya bahagian tersebut tidak dibuka kepada individu yang tidak dibekalkan password. Jadi kita boleh menyimpan kita punya maklumat tersebut secara rahsia. Okey, yang ketiga adalah record idea and information on the go. Bermaksud di sini kalau cikgu install aplikasi OneNote di dalam handphone, okay, bila-bila masa cikgu boleh buka dan masukkan bahan di dalam itu. Dan bahan tersebut akan terus update, synchronize dengan aplikasi yang ada di dalam cikgu punya komputer. Jadi tak ada masalah. Walaupun di mana-mana, cikgu still masih boleh menggunakan OneNote. Okay, seperti yang saya terangkan tadi juga, OneNote dia support pelbagai jenis media, tak kira audio, video, gambar, okay, file dan sebagainya. Okay, dan selain daripada itu, OneNote juga dia boleh integrate dengan software-software yang lain. Okay, contoh nanti saya akan integratekan dia dengan Google Classroom. Okay, kesimpulannya, Microsoft OneNote ni dia ibarat seperti buku nota fizikal kita itu dicampurkan dengan kita punya whiteboard, okay, penerangan whiteboard dan juga kita punya kabinet, filing kabinet. Kita boleh simpan semua maklumat dan kita boleh susun, organize bergantung kepada kesesuaian yang kita rasa sesuai untuk kegunaan kita. Sebab OneNote bukan sahaja boleh digunakan untuk pembelajaran dan pengajaran, tetapi dia juga boleh menyimpan kita punya personal things. Contoh, cikgu suka memasak. Kemudian cikgu nak masukkan resepi di situ. Cikgu boleh buat satu buku resepi secara digital. Okay, termasuk dengan video, termasuk dengan dia punya senarai kerja dan sebagainya. Okay, ini adalah cara untuk kita login ke dalam Microsoft OneNote. Okay, di bahagian di sebelah kanan, okay, ini adalah secara apps. In apps bermaksud dalam Windows 10 cikgu boleh cari aplikasi OneNote ataupun cikgu install daripada mana-mana Play Store yang bersesuaian dengan platform cikgu. Okay, ini di sebelah kiri adalah secara online. Okay, untuk online hari ini ada dua, iaitu Google Classroom dan juga terus kepada laman web Office. Okay, jadi untuk hari ini saya akan tunjukkan berkaitan dengan Google Classroom. Okay, secara tidak langsung saya akan menggunakan akaun MOE-DL yang dibekalkan kepada saya. Okay, so saya akan pergi secara hands out. Okay. Okay, ini adalah portal digital learning. Okay, seperti biasa, cikgu-cikgu boleh masuk, login ke dalam portal tersebut. Okay, typekan cikgu punya account. Okay, seperti saya dah ada di sini. Okay, jadi saya klik sahaja next. Okay, masukkan password. Okey, kemudian cikgu pergi pada bahagian guru. Okey, aplikasi OneNote ini cikgu boleh cari pada bahagian di atas, okey, Microsoft, atau cikgu pergi pada gambar di bawah. Okey, mana-mana pun boleh. Cikgu cari sahaja Microsoft. Okey, di sini cikgu akan nampak okey aplikasi atau produk-produk yang ditawarkan oleh Microsoft
menerusi akaun yang education. Okay, akaun yang diberikan oleh pihak MOE. Okay, so saya akan menggunakan OneNote. Okay, dia minta saya login lagi sekali. Okay, untuk make sure saya masuk yang betul. Okey, ini adalah paparan OneNote saya. Okey, saya ada buat beberapa buku OneNote. Okey, yang mana saya gunakan untuk akaun peribadi, ada yang saya gunakan untuk saya share bersama dengan murid-murid saya. Okey, jadi untuk hari ini saya akan tunjukkan langkah demi langkah bermula daripada new notebook. Okey, jadi untuk buat yang baru, cikgu-cikgu klik sahaja pada new notebook. Okey, disebabkan hari ini kita hanya sekadar perkongsian, jadi saya memilih tajuk yang tidak terlalu berat, okey, supaya kita rasa happy untuk belajar. Selain daripada tu, saya mengambil inisiatif sebab kita dah dekat nak raya, jadi kita buat buku berkaitan dengan hari raya. Okey, so tajuk buku saya berikan dia adalah sebagai demo Rashid webinar. Okey, trade. Okey, cikgu kena ingat sekarang saya masuk secara online. Okey, sebab itu dia sekarang berada dalam saya punya browser. Okey, ini adalah saya punya buku. Tetapi buku saya ini masih lagi kosong dan cikgu boleh semak di atas. Okey, saya menggunakan akaun MOE-DL, jadi nama saya ada di atas dan di hujung nama tu ada MOE, menunjukkan itu adalah memang akaun education. Okey, kemudian kita tengok di bahagian bawah, ini adalah dia punya toolbar. Okey, toolbar file. Okey, untuk file hanya ada sedikit sahaja. Okey, kalau cikgu nak print, nak share ataupun nak tahu berkaitan dengan OneNote. Okey, ini adalah home yang mana saya rasa cikgu ada familiar dengan beberapa ikon yang ada di bawah. Okey, ini adalah insert untuk cikgu masukkan bahan-bahan ke dalam cikgu punya nota. Okey, ini untuk draw, view, help. Okey, ini adalah open in apps. Okey, saya akan tunjukkan juga perbezaan sekiranya kita open in apps di penghujung nanti sebab dia akan ada sedikit perbezaan di antara online dan juga open in apps. Okey, jadi di sini adalah senarai buku saya. Okey, cikgu boleh tambah, okey, dan boleh lihat. Okey, saya sinkronisekan juga dengan saya punya akaun personal sebab tu dia nampak banyak. Okey, sepatutnya dia sikit sahaja. Okey, kemudian di sini ada bahagian section. Okey, bahagian section adalah ibarat seperti partition di dalam buku nota kita. Okey, biasa kalau dalam buku nota mungkin kita nak bahagikan mengikut bab. Okey, bab pertama, bab yang kedua, bab yang ketiga dan sebagainya. Okey, kemudian di dalam bab tersebut akan ada isi kandungan page. Okey, ataupun mungkin ada subtopik yang cikgu nak sampaikan. Okey, jadi cikgu boleh organize sendiri bergantung kepada kreativiti dan kegunaan yang cikgu inginkan. Okey, jadi sekarang saya nak tambah sebab saya nak tunjukkan. Okay, jadi saya perlu tambah satu section. Okay, section ini saya nak buat demonstrasi. Okay, bila kita buat satu section,
automatik dia akan berikan satu page. Memang secara automatik dan dia akan paparkan tarikh dan juga masa bila cikgu buat untuk page tersebut. Okey, jadi ini bahagian yang pertama saya nak letak untuk saya ambil untuk bahasa dahulu. Okey, kemudian saya boleh tambah. Okey, mungkin saya nak tambah matematik. Walaupun saya menggunakan bahasa matematik tetapi konten di dalam tu nanti kita letak dia secara santai sahaja. Okey, cikgu boleh organize sendiri macam mana cikgu nak susun atur cikgu punya notebook nanti. Okey. Cikgu boleh ubah kedudukan. Okey, sama ada nak letak di atas atau di bawah. Kaedah dia cikgu klik dan juga drag. Okey. Kemudian di sini cikgu boleh pilih color. Seandainya cikgu tak nak color yang sedia ada, cikgu boleh pilih. Okey, mungkin cikgu nak letak warna merah. Okey, so cikgu boleh pilih. Okey, kalau nak tambah yang lain juga, cikgu boleh tambah di sini. Okey, mungkin cikgu nak letak latihan. Ini kosong, nampak? Dia berikan secara default warna biru tapi bergantung kepada cikgu lah. Okey. Kemudian kita pergi pada paparan, tempat di mana kita akan memasukkan bahan-bahan yang kita inginkan. Okey, tempat untuk kita masukkan bahan adalah di sini. Okey, iaitu page yang tiada had. Maksud saya cikgu boleh letak seberapa banyak dan dia sebesar-besarnya. Okey, tiada had. Tetapi cikgu kena organize dengan betul supaya dia tidak nampak berserabut. Sebab di dalam OneNote, bila cikgu masukkan sesuatu, dia dianggap sebagai satu post. Ibarat seperti satu post it, okey, post di sini satu lagi, okey, ini satu lagi. Okey, kalau kita nak masukkan teks, senang sahaja, cikgu cuma perlu type. Okey, contoh di sini hari raya. Okey. Kemudian seperti biasa kalau cikgu rasa nak tukar dia punya size, nak tukar dia punya font, cikgu boleh tukar seperti biasalah, gunakan ikon-ikon yang ada di atas. Okey, boleh tukar juga dari segi warna dan sebagainya. Okey, cikgu boleh ubah kedudukan di mana-mana sahaja. Okey. Kemudian kalau seandainya cikgu tak nak menggunakan keyboard, okey, cikgu boleh bercakap. Okey, bermaksud cikgu boleh cakap dan minta OneNote untuk salinkan apa yang cikgu cakap itu. Cuma dia ada sedikit kekangan lah, okey. Kekangan dia adalah hanya bahasa-bahasa yang tertentu sahaja dan kadang-kala OneNote itu dia tidak dapat detect macam mana yang sepatutnya. Jadi cikgu still kena lihat juga. Okey, contoh saya berikan di sini. Okey, saya ambil yang biasa sahaja sebab dia tak ada bahasa Melayu. Jadi saya ambil sahaja English. Okey, contohnya saya bercakap. Okey, ni dia minta permission. Okey, saya allow. Answer the questions below. Okey, saya ulang balik. Answer the questions below. Okey, nampak dia tak dapat nak detect sebetulnya. Okey. So mungkin saya pun kena perbaiki lagi cara sebutan saya. Okey. Okey. Klik. Letak di mana-mana. Okey, answer the questions below. Okey. Then stop. Okey, nampak di sini saya kata tadi klik. Okey, answer the questions below. Jadi cikgu boleh gunakan kreativiti cikgu, okey, untuk menyusun atur cikgu punya bahan. Okey, kita pergi pada bahagian insert pula. Okey, pada bahagian insert, okey, cikgu boleh pilih
Okay, cikgu nak masukkan file, cikgu nak masukkan picture, link, audio. Kalau tadi kita bercakap dan dia akan tukarkan kita punya percakapan kepada penulisan. Walau bagaimanapun, untuk insert rakaman audio, dia akan merakam apa yang cikgu cakap. Okay, so itu sedikit perbezaan dia lah. Okay, saya cuba dahulu untuk masukkan file. Okay, ada dua jenis cara kemasukan file. Sama ada cikgu nak masukkan dia secara attachment ataupun cikgu nak dipaparkan terus file tersebut. Bermaksud boleh terus nampak isi kandungan file tanpa perlu buka file itu. Okay, contoh saya berikan di sini. Okay, saya choose file. Okay, ini adalah file dokumen saya. Okay, kemudian kalau saya nak melihat file tersebut, saya perlu klik pada file ini sebab saya letak dia sebagai attachment. Okay, seandainya saya tak nak secara link, okay, attachment, saya nak terus print out. Okay, boleh cikgu ambil bahagian yang kedua, okay, dan insert. Okey, terus dimasukkan isi kandungan apa yang ada di dalam file itu. Okey, ini cikgu tak perlukan. Okey, cikgu boleh padam ikon tersebut dan kekurangan dia sedikit, dia ambil sebagai gambar. Okey, print out tersebut dia ambil sebagai gambar menyebabkan kalau cikgu resizekan dia, dia akan jadi kecil. Okey. Okey, saya nak cuba masukkan picture pula. Okey, untuk masukkan picture, dia ada daripada file, kamera ataupun secara online. Okey, kita cuba secara online. Okey, untuk online sila pastikan cikgu punya komputer ada capaian kepada internet. Okey, cikgu boleh typekan di situ. Okey, macam topik hari ini adalah hari raya. Okey, jadi saya cari berkaitan dengan hari raya. Okay, klik. Okay, dan insert. Okay, gambar itu akan dimasukkan terus ke dalam saya punya OneNote. Okay. Nampak tak dia berlaku pertindihan dengan saya punya print out tadi. Jadi cikgu boleh adjust kedudukan supaya dia tidak bertindih. Okay, sama ada cikgu bawa dia ke tepi atau cikgu klik dan kecilkan gambar itu. Okey, sebab saya nak tunjukkan keseluruhan, jadi saya kecilkan sahaja. Okey. Okey, kemudian saya nak masuk link yang lain pula. Okey, kali ini bukan link, saya nak masukkan bahan yang lain pula. Okey, secara link. Okey, ni takut nanti tak nampak. Okey, saya tambah satu lagi. Okey, saya cari. Okey. Nota hari raya. Okey, bila saya buat nota hari raya dan saya nak perlu bahan, okey, saya cari. Okey, link di atas, saya ambil sahaja, okey, mana-mana bahan, okey, ambil link di atas dan saya letakkan pada address di sini. Okey, bila saya klik insert, okey, dia akan paparkan link kepada laman web tersebut. Okey, bermaksud kalau saya nak melihat apa kandungan yang ada di dalam link, saya perlu klik dan browser akan buka saya punya maklumat yang ada lah. Okey, dari segi audio pula, tadi saya beritahu audio
Okay, audio akan merakamkan apa yang saya cakap. Okay, secara nyata. Makin banyak bercakap, makin lama lah. Okay, so kalau sekarang dia terus sedang recording. Okay, saya boleh stopkan dia. Okay, bila saya stop, okay, masa untuk menyimpan tu dia akan ambil masa sedikit. Cikgu lihat di atas, okay, dia sedang synchronize-kan. Okay, dan sekarang dah berhenti, bermaksud audio itu telah ready. Okay, cikgu boleh dengar. Okay, secara audio akan merakamkan apa yang saya cakap. Okay, secara nyata. Makin banyak bercakap, makin lama lah. Okay, so kalau sekarang dia terus sedang recording. Okay, saya boleh. Okay, itu contoh untuk penggunaan audio. Okey, begitu juga dengan simbol. Okey, simbol-simbol ini cikgu boleh insert pada bahagian-bahagian yang cikgu rasakan bersesuaian. Okey, kemudian ada untuk emoji. Emoji mungkin bila cikgu nak hantar feedback, okey, kepada hasil kerja pelajar, cikgu boleh letakkan di sini. Okey, good. Okey, suka, macam memberi motivasi lah kepada pelajar. Okey, kemudian ada juga bahagian untuk meeting details. Okey, cikgu boleh guna untuk kegunaan personal. Okey, ada bahagian form. Okey, kita boleh insertkan form di sini. Okey, tetapi form itu pastikan cikgu dah buat siap-siap di dalam Microsoft Form. Okey, so kalau macam saya klik, okey, sign in. Okay. Dan saya telah ada beberapa form yang memang saya buat. Okay, jadi saya boleh klik, pilih mana-mana yang bersesuaian dan masukkan. Okay, ini currently dia tak ambil respon disebabkan saya dah tutup form tersebut. Okay, saya ambil form yang saya belum tutup. Okay, sebab itu saya berikan latihan kepada pelajar. Jadi bila dia dah habis masa memang saya tutup teruslah. Okay, ini contoh. Okay, sekejap. Ya, ada konflik sedikit dengan saya punya ni. Okay, tak boleh nak merge. Okay, kita cuba lagi sekali. Okay, so ini adalah contoh. Okay, pelajar boleh terus jawab ataupun pelajar boleh klik pada link di atas untuk buka secara tab yang baru. Okay. Kemudian saya pergi pada bahagian draw pula. Okay, untuk draw kebiasaannya kita sangat familiar dengan subjek matematik lah. Okay, saya tahu ramai cikgu-cikgu yang suka menggunakan fungsi draw ini untuk mengajar matematik. Okay, sebab cikgu boleh conteng-conteng, cikgu boleh tulis terus di atas page ini. Okay, dan saya ingatkan lagi sekali, sekarang saya menggunakan browser. Okay, jadi ada sedikit perbezaan dengan ikon yang di dalam apps nanti. Okay, jadi ini adalah paparan secara online menggunakan browser. Okay, jadi saya ambil X kuasa 2, saya cuba tulis dahulu, tambah 3 sama dengan 5. Okay, kemudian saya perlu selectkan, saya kena select sekali dengan kuasa 2. Okay, kemudian tekan max.
Okey, bila saya tulis, tulisan saya tak cantik. Tapi OneNote dia boleh detect soalan saya itu dan dia paparkan, adakah saya inginkan soalan seperti ini? X kuasa 2 tambah 3 sama dengan 5. Okey, kalau betul saya boleh tukarkan saya punya tulisan tadi kepada equation matematik yang lebih jelas. Okey, kemudian saya juga boleh terus ambil action di bawah. Okey, sama ada saya nak solvekan dia, saya nak buat graf atau sebagainya. Okey, untuk solve, cikgu boleh tengok step by step di bawah. Okey, jadi jimat masa untuk cikgu. Okey, dia tak support yang untuk soalan saya tu tak sesuai untuk yang square root. Saya guna untuk yang quadratic formula. Okey, saya boleh ambil dan saya boleh pastekan. Okey, jadi secara tidak langsung saya punya soalan terus dikirakan oleh saya punya OneNote. Okey, langkah demi langkah. Dan kalau seandainya saya nak tambah untuk graf, saya boleh buat di sini, klik sahaja. Okey, tak perlu susah-susah nak lukis di dalam Excel ke ataupun GeoGebra ke. Okey, jadi terus insert. Okey, dia bertindih-tindih. Okey, jadi saya adjust dia ke tepi. Okey. So ini adalah untuk penggunaan matematik untuk bahagian draw. Okey, cikgu macam biasalah, cikgu boleh tukarlah. Ini cikgu boleh explore sendiri warna-warna dia. Okey, kemudian kita pergi pula pada view. Okey, untuk view, view ini adalah macam mana cikgu nak paparkan cikgu punya nota tersebut. Okey, untuk pada secara browser, okey, dia punya pilihan di atas tu adalah sedikit berbeza dengan yang di dalam apps. Okey, contoh kalau di sini saya hanya boleh tukarkan warna sahaja. Okey, kalau yang di dalam apps, okey, saya mungkin boleh buat lebih lagi. Okey, nanti kita lihat. Okey, kemudian boleh juga lihat perubahan yang berlaku di dalam cikgu punya page tersebut. Okey, dengan menekan pada page version. Okey, so sebab di sini saya baru buat, jadi page version saya tadi macam ni. Okey, kemudian kalau tak nak saya boleh tutupkan sahaja dan ambil yang sedia ada. Okey, kemudian boleh juga untuk melihat siapa yang membuat perubahan tersebut. Okey, sebab saya tak share lagi dengan pelajar, jadi semua yang naik di sini adalah nama saya sahajalah. Bila perubahan kita share dengan pelajar, okey, perubahan yang pelajar lakukan kita boleh lihat. Okey, siapa yang masukkan bahan ini, siapa yang menyelesaikan masalah ini, okey. Kemudian cikgu boleh lihat juga pada bahagian deleted note. Okey, kalau ada yang note yang dipadam, okey, cikgu boleh lihat di sini. Tapi sebab saya tak ada, saya masih lagi baru buat tadi, so tak ada yang saya delete. Jadi biarkan sahaja. Okey. So sekarang ini secara di dalam browser. Okey, kita pergi secara in-apps. Sebab tadi saya beritahu dia ada sedikit perbezaan di antara secara online dan secara in-apps. Okey, klik pada in-apps di atas. Okey, ini adalah dia sedang nak buka. Okey, sebab saya buat satu notebook yang baru. Okey, beri masa untuk dia sinkronisekan. Okey, kalau cikgu lihat dalam apps, saya punya
notebook nampak lebih besar. Okey, ni lebih jelas, okey, lebih besar. Okey, dan di tepi juga sama. Okey, masih lagi ada demonstrasi latihan bahasa. Ini tambahan saya ni ada sedikit masalah sebab dia keluar tanda seru. Okey, tapi tak apa. Okey, dia hanya konflik di sini sahaja. Microsoft Form saya itu tadi. Okey, tak apa, tak menjadi masalah. Okey, ini yang saya buat pada apps tadi. Okey, still ada, sama, tak ada perubahan. Ini saya punya link tadi. Okey, kalau saya nak lihat, saya boleh klik dan akan dipaparkan fail saya itu. Okey, perubahan yang saya beritahu tadi. Okey, untuk bahagian insert. Okey, kalau cikgu-cikgu perhatikan, untuk online, dia tiada ini, online video, tiada. Okey, kemudian dia juga tiada speakers, tak ada researchers. Okey, macam mana kita nak masukkan online video? Okey, untuk memasukkan online video, okey, ini saya buat pada page yang baru. Okey, saya klik online video. Okey, cikgu cuma perlu masukkan URL di atas. Okey, dalam kotak yang diberikan di situ. Okey, contohnya. Okey, saya buka satu. Saya nak type YouTube. Okey, sebab tema saya hari ni hari raya, jadi saya nak masukkan lagu raya. Okey, so kita cuba lihat ini. Okey, cikgu boleh pilih mana-mana klip video yang bersesuaian. Okey, cikgu nampak pada button share. Okey, pada ini link yang disediakan, cikgu klik copy. Okey, dan pergi pada cikgu punya OneNote tadi, masukkan. Jadi dia akan paparkan kepada cikgu. Okey, dia akan paparkan kepada cikgu video yang cikgu pilihkan tadi. Okey, berserta dengan link. Jadi cikgu boleh klik di atas lah. Ataupun kalau cikgu nak pelajar terus lihat video ini, pelajar boleh terus klik di situ. Okey. Jadi video yang bersesuaian cikgu boleh pilih agar dapat membantu memudahkan penerangan cikgu nanti. Okey. Kemudian stickers, penggunaan stickers. Okey, kalau kita secara online, okey, di dalam browser tadi, tiada stickers ini melainkan kalau cikgu add on lah. Okey, tapi sekarang saya tak nak add on, saya just nak guna yang ada di dalam apps. Okey, saya boleh ambil, okey, mana-mana stickers dan saya boleh personalize. Okey, contoh di sini saya nak buat, well done. Okay, well done, Nisa. Okay, done. Dan dia akan keluarkan stickers itu dan cikgu boleh susunlah di mana yang cikgu hendak letak. Okay, boleh kecilkan dia, boleh besarkan dia. Okay, bergantung kepada cikgu. Okay, kemudian tadi saya beritahu penggunaan di hujung sini. Okay. Ada researcher. Okey, researcher di sini dia adalah seperti browser di dalam OneNote. Okey, cikgu boleh type di situ. Cikgu nak cari apa? Berkaitan dengan artikel apa? Berkaitan dengan jurnal apa? Okey, topik-topik yang berkaitan akan dipaparkan di bawah. Okey, jadi cikgu boleh pilih. Okey, kalau rasa bersesuaian, cikgu boleh tambahkan di sini. Di dalam note cikgu, cikgu tambahkan. Okey. Dan cikgu boleh lihat note itu akan terus masuk berserta dengan sedikit penerangan.
dan juga sumber yang ada. Okay. So kalau berbeza dengan yang ini, okay, ini adalah secara picture. Okay. Tetapi kalau untuk yang researcher tu dia adalah secara teks. Jadi cikgu boleh edit lah kalau nak tambah apa-apa ayat tambahan lagi, cikgu boleh edit. Okay, tiada masalah. Okay, kita lihat pula pada bahagian draw tadi. Okay, kalau draw di dalam browser, okay, pen tu dia sikit sangat. Okay, berbanding dengan yang ada di dalam apps. Okay, di dalam apps cikgu boleh terus lukis. Okay, dengan menggunakan pen yang berwarna-warni yang ada di atas. Okay, sekarang saya nak buat soalan berkaitan dengan matematik. Contoh, saya nak lukis gambar bentuk-bentuk. Jadi untuk memudahkan cara, saya klik pada ink to shape. Bila saya melukis, automatik memang tak akan cantik lah. Tapi bila saya buat ink to shape, dia akan terus lukiskan dengan cantik. Okay, ini memang cikgu boleh gunakan terus shape yang ada di atas. Tapi kalau lebih cepat, sekiranya cikgu menggunakan ink to shape itu. Okay, contoh kalau saya buat segitiga, okay, terus dapat satu segitiga yang cantik. Okay, kalau saya nak padam boleh ambil eraser, okay, cikgu padamkan di sini sebab dia tak cantik. Okay, kemudian saya nak cuba menulis. Okay, bila saya menulis, saya ambil pen berwarna hijau. Okay, tak naklah pen warna-warni, cantik sikit. Okay, saya tulis perkataan kawan. Okay, nampak? Okay, saya pilih. Okay, cikgu boleh nampak di sini ink to text. Okay, saya punya tulisan seperti ini. Tapi kalau saya nak dia dalam keadaan yang cantik dan tersusun, saya boleh tekan ink to text. So, dia akan terus tukarkan saya punya perkataan tadi kepada satu teks yang nampak lebih jelas. Okay, untuk ikon matematik ini sama seperti yang saya tunjukkan di dalam browser tadi. Okay, kita pergi pula pada bahagian view. Okay, untuk bahagian view, okay, yang berbeza, okay, tadi kita cuma ada page color sahaja. Okay, tetapi sekarang kalau di dalam apps, cikgu-cikgu boleh menggunakan ruler. Okay, boleh berbagai bentuk lain. Okay, sama ada cikgu nak garisan, cikgu nak dia secara petak atau sebagainya. Okay, bergantung kepada kreativiti cikgu lah. Okay, dan cikgu juga boleh replay balik. Okay, saya nak replay everything. Okay, tengok apa yang berlaku di dalam page itu. Okay, jadi itu yang berlaku. Okay, saya ulang balik semula. Okay, replay everything. Okay. So, ini untuk replay. Okay, tadi kalau di dalam browser, okay, tiada ni untuk translate. Okay, apa fungsi translate ini? Okay, saya tambah satu lagi. Okay, saya tambah artikel. Okay, untuk artikel, okay, saya nak cari, sama juga tema saya hari ini, saya nak cari Hari Raya. Okay, saya ambil ini. Boleh juga kalau cikgu nak copy dan paste seperti biasa. Okay, contoh. Okay, saya ambil ini. Ctrl C untuk copy dan pastekan. Ctrl V. Okay. Kenapa saya ambil dia dalam bentuk artikel sebegini? Okay, ini disebabkan saya hendak menggunakan translate. Okay, bila saya klik pada translate,
Okay, dia akan minta macam mana saya nak translate saya punya artikel itu. Okey, cikgu nampak di sini, saya saja nak tukar dia kepada bahasa Korea. So, bila saya klik pada translate, okey, saya tukarkan dia kepada Korea, so ini yang terhasil. Okey, kalau seandainya saya nak tukar, okey, ini kepada bahasa English. Okey, translate. Okey, cikgu boleh nampak perubahan yang berlaku. Okey, bermaksud dia akan tambah sebagai sub page. Page yang original, okey, artikel yang asal akan berada di atas sekali. Artikel itu dalam bentuk bahasa Melayu. Okey, saya tukarkan dia kepada bahasa Inggeris. Jadi dia buat satu lagi sub page yang baru. Jadi dia tak akan kacau artikel yang original cikgu tadi. Okey, begitu juga kalau saya nak tambah lagi translate kepada bahasa-bahasa yang lain, so dia akan tambah sebagai sub page di bawah. Memang tak akan ganggu cikgu punya artikel yang asal. Okey. Kemudian saya nak tunjukkan penggunaan immersive reader. Okey, cikgu klik pada immersive reader. Okey, di sini dia akan membantu cikgu untuk melatih budak bercakap dengan betul. Okey, tetapi kita tak boleh 100% percayalah, cuma boleh sebagai guideline sahaja. Okey, cikgu klik pada bahagian teks di sini untuk ubah. Mungkin cikgu rasa ni tak sesuai, saya nak ambil yang biasa, latar belakang putih, boleh. Tulisan nak bagi kecil lagi sikit pun boleh, nak besar boleh. Okey, bergantung kepada kesesuaian cikgu. Okey, cikgu boleh adjust di sini dan cikgu boleh minta OneNote untuk bacakan artikel tersebut pada cikgu. IDLPR, Fast Open Festival, is celebrated is also known as active fasting. Okey, pembacaan akan dilakukan secara perkataan demi perkataan dan cikgu boleh pilih dari segi voice speed dia, sama ada nak cepat ataupun nak laju, bergantung kepada cikgu lah. Cikgu boleh adjust, dan boleh pilih nak orang lelaki ke nak orang perempuan yang bercakap. Jadi semua itu bergantung kepada cikgu. Cuma cikgu kena berikan arahan kepada budak macam mana hendak menggunakan immersive reader itu tersebut. Mungkin cikgu boleh berikan secara lisan, cikgu record dan cakap apa yang cikgu hendak sampaikan. Kemudian cikgu perasan tak di atas ada berkaitan dengan kelas notebook. Saya akan sharekan berkaitan dengan kelas notebook sebentar lagi. Sebelum itu, saya akan tunjukkan dahulu macam mana cara untuk saya share. Saya punya notebook ini. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu, perkongsian boleh dilakukan secara satu buku. Bermaksud buku nota cikgu itu akan diambil setiap bahagian section dan setiap bahagian page. Cikgu tak boleh nak select, saya nak section demonstrasi saja nak hantar pada budak. Section latihan saja nak hantar pada budak. Sebab dalam OneNote dia tak benarkan. Sebab features untuk hanya section-section tertentu itu telah dikeluarkan. Tapi tak apa, cikgu boleh limitkan capaian pelajar itu. Contoh, cikgu klik pada bahagian section. Kemudian cikgu letakkan password. Right click. Cikgu letakkan password. Dan cikgu tambahlah password apa yang cikgu inginkan. Kemudian confirmkan password itu. Ini bergantung kepada perancangan cikgu. Cikgu boleh hilangkan password itu untuk akan datang. Maksudnya cikgu mula nak letak password, lepas tu cikgu nak remove. Boleh, tak ada masalah.
So sekarang saya nak share dahulu saya punya buku nota ini. Okey, saya klik di atas. Okey, cikgu nampak pada bahagian satu baris dengan toolbar tadi, okey, ada bahagian untuk share. Okey, cikgu klik pada share. Okey, kemudian cikgu pilih di sini. Okey, seandainya cikgu nak yang masuk itu hanyalah di kalangan education sahaja, so cikgu boleh pilih ini. Pupil in your organisation with the link. Okey, ataupun hanya kepada orang-orang tertentu sahaja, cikgu boleh klik di sini. Tetapi kalau kita nak share secara public, okey, pilih sahaja di atas iaitu anyone with the link. Okey. Dan kalau cikgu nak letak password di sini pun boleh. Okey, dan sampai bila? Okey, untuk notebook itu boleh diedit lah. Okey, live. Okey, saya nak ambil ini kalau kita ada email, boleh masukkan email. Tapi saya nak try dahulu untuk copy link. Okey, klik copy link. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana saya nak paparan saya punya notebook itu di dalam browser. Okey. Saya pastekan saya punya notebook tadi. Okey, ini sebab dia detect saya punya yang baru. Okey, saya buka satu lagi. Okey, sekejap saya nak cari saya punya browser. Okey, ini masih lagi yang saya punya sebab saya punya browser detect saya punya account tu sekali. Okey, saya kena cuba untuk yang lain. Okey, sekejap. Mana saya punya okey. Cikgu lihat di sini, okey, di bahagian hujung. Okey, bukan lagi sebagai nama saya tetapi sebagai guest contributor. Bermaksud ini adalah siapa-siapa pun boleh guna. Sebab saya dah masukkan link di sini. Okey, saya dah masukkan link pada satu browser yang baru. Okey, jadi dia akan jadi guest. Okey, contoh kalau saya nak integrate, okey, di dalam ini saya ambil. Okey, saya ambil untuk yang latihan tadi. Okey, saya tambah satu yang baru. Okey. Saya nak tunjukkan macam mana cikgu boleh integrate secara nyata. Okey, jadi cikgu ambil insert.
Okey, ini dia. Okey, saya dah tambahkan ada satu page yang saya tambah pada section latihan. Okey, yang saya letakkan gambar dengan menggunakan account guest contributor. Okey, jadi kita lihat pada bahagian yang asal. Okey, saya editing di sini. Nampak ini saya punya account yang asal. Okey, notebook saya. Okey, tapi masih lagi buku yang sama. Okey, saya refreshkan semula untuk beri masa pada OneNote untuk integrate. Okey, dan cikgu boleh lihat ini adalah yang ditambah oleh guest saya tadi. Okey, so kalau saya tekan pada view, okey, show authors, dan nampak di sini inilah yang dimasukkan oleh guest contributor saya. Okey, bermaksud orang yang saya sharekan saya punya buku nota tadi. Okey. So sekarang saya nak masukkan pula saya punya buku nota ini ke dalam Google Classroom. Okey. Kalau saya menggunakan Google Classroom, saya boleh menggunakan aplikasi link tadi. Bermaksud link yang saya share, ini saya tekan share, link di sini, bermaksud copy link. Link yang di sini saya boleh letakkan pada bahagian copy. Saya tunjukkan terus. Pergi pada bahagian Google Classroom saya. Saya ada buat satu dummy class, kelas demonstrasi. Ada 4 orang student di situ. Jadi class work. Create. Cikgu ambil material, OneNote book. Add. Kemudian cikgu letak link. Add link. Dan boleh postkan. Paparan pelajar nanti, pelajar akan dapatlah untuk link itu. Nanti saya akan tunjukkan dari segi paparan pelajar pula. So kita try tengok paparan pelajar. Ini saya tutup. Login. Saya log masuk. Saya ambil ID pelajar, saya pinjam. Ini adalah murid. Kita lihat pada dia punya Google Classroom. Lihat pada classwork dia.
Okey. Ini adalah notebook yang saya dah sharekan dengan pelajar itu. Okey. Walau bagaimanapun, notebook ini dia tidaklah bermaksud semua orang share benda yang sama. Notebook itu semuanya benda yang sama. Okey, tapi kita sebagai guru, kita lebih suka kalau pelajar itu dia buat sendiri. Okey, seorang pelajar satu buku. Seperti kita minta pelajar sediakan buku latihan masing-masing. Okey, tak boleh share. Okey, tak ada share-share. Okey, jadi sekarang saya akan tunjukkan pada cikgu-cikgu semua macam mana kita nak buat seperti itu. Setiap pelajar dapat satu buku. Okey. Saya minta maaf ya cikgu-cikgu kalau saya dah terlajak waktu. Patutnya kita sampai pukul 3.30 sahaja. Okey. Sekejap. Saya tunjukkan sedikit sahaja lagi. Okey, guru. Okey, di sini. Okey, cikgu klik pada Office 365. Okey, cikgu akan nampak untuk kelas notebook. Okey, kemudian cikgu boleh create, boleh add or remove student, add or remove teacher, manage notebook. Okey, ini adalah notebook yang saya dah buat dengan budak saya, okey, mengikut kelas. Kalau cikgu nak bermula, okey, cikgu boleh klik pada ini dan ikut langkah demi langkah. Okey, contoh demo demo sahajalah. Okay, notebook yang baru nama demo. Ini secara overview dia. Okay, ada 3 bahagian. Okay, yang mana satu tempat untuk bercollaboration, satu untuk simpan bahan. Simpan bahan, cikgu sahaja yang boleh edit. Student hanya boleh lihat dan setiap pelajar akan dapat satu buku masing-masing. Okay, ini kalau cikgu nak tambah guru yang lain. Okay, ini adalah optional. Okay. Nama student. Okey, nama student cikgu boleh ambil siap-siap daripada cikgu punya admin. Okey, saya ambil daripada admin saya dan saya pilih 3 orang yang dummy. Okey. Saya copy dahulu pada notepad dan kemudian saya tambah semicolon di situ. Okey, so saya boleh pastekan. Okey, beri masa untuk dia cari nama pelajar dan next. Okey, ini adalah page yang secara default akan ada. Kalau cikgu tak nak, cikgu boleh buang ataupun cikgu boleh tambah. Okey, section-section yang baru. Okey, kemudian next. Okey, ini adalah paparan guru. Guru akan dapat melihat bagi keseluruhan. Tetapi pelajar hanya akan dapat lihat buku dia sahaja. Okey, bermaksud yang ada pada dia sahaja dan juga tempat collaboration space dan juga content library. Okey, jadi cikgu klik create. Okey, beri masa untuk jawab. Bukan jawab, beri masa untuk dia set up. Sorry. Okey, dan selesai. Okey, jadi cikgu boleh lihat, okey, saya lihat secara online kelas note yang saya buat. Okey, ini nampak pelajar saya 1, 2, 3 dan 4. Setiap seorang hanya dia akan ada dia punya section-section yang tersendiri. Okey, ini adalah nota ringkas, cikgu boleh rujuk sekiranya cikgu hendak menggunakan ni aplikasi ini. Okey. Cuba kita lihat kalau dari segi pelajar. Okey. Saya share. Okey, cuma share pada kali ini saya nak menggunakan moi-dl.edu di sini. Okey. Dan apply. Okey, copy link. Okey, saya copy link. Okey. Kemudian saya cuba masukkan di dalam saya punya kelas tadi.
Okey. Menu guru. Aplikasi. Okey, Google Classroom. Okey, demonstrasi. Okey, classwork. Saya create satu lagi. Okey, kali ni saya buat class notebook. Okey, kalau tadi terus nampak nama demonstrasi, buku tadi. Tapi sekarang dia perlu sign in dahulu di dalam dia punya account. Okey. So ada dua contoh di sini. Okey, saya tutup dahulu ini. Okey, ini juga saya tutup. Tutup. Saya nak buka untuk yang akaun pelajar. Ini saya tutup. Murid. Aktiviti. Google Classroom. Oh, dia termasuk sebab tadi saya tak log out. Okey. Saya sign out dululah. Okey. Okey, ini adalah akaun untuk Amal Rifki. Okey, class notebook. Okey, bila saya klik sign in. Okey, nampak ini masih lagi akaun saya. Okey, sebab saya tak keluar lagi tadi. Okey, sepatutnya dia akan minta pelajar itu untuk login dahulu, masukkan dahulu, kemudian baru dia akan keluar di sini. Okey. Okey, sekejap saya cuba untuk keluar dahulu. Okey, demonstrasi. Okey, pada classwork. Okey, ini class notebook. Okey, klik di sini. Okey, lihat, saya rasa masih lagi saya punya. Okey, sekejap. Dia banyak kali. Okey, saya takut nanti saya tertutup saya punya demonstrasi ni. Okey. Okey, kelas.
Okey, ni saya tutup dulu. Okey. Senang cerita saya sign out. Saya nak tunjukkan yang untuk akaun budak. Okey, sikit je lagi. Okey. Kita login yang untuk akaun budak. Okey. Saya harap kali ni dia tak konflik dengan saya punya akaun. Okey, tengok dekat sini memang dah akaun budak dah. Okey, kelas demonstrasi, kelas work. Okey, kelas notebook. Okey, ini adalah akaun Amar. Okey. Sepatutnya pelajar perlu masukkan ini. Okey, sebab tadi dia konflik dengan saya punya akaun sebab banyak sangat. Jadi sekarang saya dah keluar dan masukkan. Pelajar perlu key in dahulu, masuk dahulu ke dalam mereka punya Microsoft. Okey, Microsoft account, dan baru dia boleh lihat untuk notebook yang saya share secara kelas note tadi. Okey, so paparan pelajar. Okey, dia hanya ada dia punya site sahaja. Okey, berbanding dengan paparan guru tadi, paparan guru memang ada lebih banyak lah. Okey, kemudian untuk aktiviti-aktiviti yang lain, saya rasa cikgu boleh cuba explore sebab untuk bahagian kelas notebook tu cikgu boleh manage. Okey, cikgu punya notebook tersebut. Okey, cikgu boleh distribute. Okey, distribute cikgu punya notebook. Okey, bila cikgu buat sesuatu page, okey, atau section, cikgu boleh hantar kepada setiap orang pelajar. Okey, contoh yang saya boleh tunjukkan di sini adalah, okey, saya ambil kelas yang saya dah buat. Okey, kelas 2 Firdaus. Okey, pada bahagian teacher only. Okey, sekejap. Kan 2 Firdaus. Okey, saya ubah. Okey. 3 Firdaus. Open notebook. Okey, saya ada share dengan pelajar saya. Okey, ada satu tugasan yang mana setiap pelajar tu dia boleh dapat. Okey, dengan menggunakan kelas notebook, okey, distribute page. Okey, tapi di sini kalau cikgu menggunakan akaun personal memang dia tak akan wujud lah. Okey, cikgu perlu pilih dahulu konten yang mana cikgu nak sharekan dengan pelajar. Okey, kemudian cikgu boleh distribute dan pelajar akan dapat kopi untuk setiap seorang. Dia tak akan share dengan kawan-kawan yang lain. Okey, ini cikgu boleh explore lagi lah. Okey, kalau ada masa saya boleh terangkan, kalau ada masalah cikgu boleh bertanya. Okey, sebab saya risau sekarang dah pukul 3.47. Saya rasa memang saya dah terlajak waktu dah ni. Okey, minta maaf banyak-banyak. Okey, saya sharekan sedikit. Okey, sharekan kepada cikgu. Okey, source untuk cikgu lihat lebih kepada penggunaan classroom tadi. Okey, cikgu boleh lihat di sini. Okey, OneNote for Teachers. Okey, memang sangat membantu. Okey, dia mengajar cikgu macam mana cikgu nak set upkan kelas, macam mana cikgu nak bekerja dengan cikgu punya account OneNote.
yang khusus untuk education sahaja. Okay, tetapi secara basicnya memang itu sama sahaja dengan akaun yang personal yang biasa berbanding dengan education, dia cuma tambah sedikit sahaja. Okay. So saya rasa penerangan saya sampai di situ. Okay, yang saya terkurang ataupun yang terlebih, ni memang saya minta maaf.